Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya linki. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah. Beri salam daripada solatnya. Baginda beristighfar sebanyak 3 kali dan berkata, Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera. Daripada Engkaulah kesejahteraan. Engkaulah yang maha berbahagia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Riwayat Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdah. La sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan Dialah yang Maha mendengar lagi
Maha Mengetahui. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Saya Amir. Saya yatim piatu. Membesar tanpa ibu bapa memang menyulitkan saya. Alhamdulillah, saya telah dibantu oleh Sadaqah House untuk melanjutkan pelajaran. Bantulah lebih ramai anak yatim seperti saya. Hulurkan sumbangan ke dana anak yatim Sadaqah House di akaun Bank Islam 140-108-888-88 atau layari Facebook dan Instagram Sadaqah House. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Kulit remana dipukul sama, baru tahu adat Melayu.
عليكم ورحمته وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه ابن ماجه. حي معنا بالتوشيح للغناء لهوان. أهلا بنا بجد البلاد ومرحبا، جددت العهد الذي قد أغلقا. لا تيأسوا أن تستنيروا مجدكم، فلرب مغلوب هواكم ما ارتقى. مدد له الآمال في أفلاكها، خيط الرجاء إلى العلا فتزلقا. فتجسموا للمجد كل عظمة، إني رأيت المجد صعب المرتقى. والآن حي معنا بالتوشيح للغناء النحو والمحجاز. سمينا بجد البلاد ومرحبا، جددت العهد الذي قد أغلقا. لا تيأسوا أن تستنيروا مجدكم، فلرب مغلوب هواكم ما ارتقى. يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله. شمائله مع نسيم الصبا، بألطف منها وزهر الربا. شمائله مع نسيم الصبا، بألطف منها وزهر الربا. كساه المحامد بالصبا، وعرعوا من عي كل المساء. شمائله مع نسيم الصبا، بألطف منها وزهر الربا. شمائله مع نسيم الصبا، بألطف منها وزهر الربا. كساه المحامد منذ الصبا، وعرعوا من عري كل المساء. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakap ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkan si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Lari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting, iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Fadli Shah bin Alauddin. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan Alhamdulillah untuk petang ini setiap hari Khamis, Alhamdulillah kita membawa untuk anda secara langsung di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan anda boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini, hari Khamis, kita akan bersama rancangan Iman Nunah Iman Kami. Kita menyentuh lagi bab akidah dan Alhamdulillah kita ada bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti untuk petang ini. Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bil khair. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bikhair insyaallah. ودائما شكرا جزيلا لدكتور meluangkan masa, masih meluangkan masa walaupun sibuk macam mana pun ada masa untuk rancangan Iman Nunah, Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama doktor kita akan bincangkan dan buka balik kitab kita Al-Muqaddimat, insyaAllah bersama karangan Al-Imam As-Sanusi. Dan ada para pendengar yang belum mendapat kitab Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wustah ini, mungkin untuk waktu ini boleh hubungi pihak pemasaran kami di IKIM 0192380466 Encik Johari. Dan untuk petang ini bersama doktor kita akan bincangkan topik baru, sifat sidq. Dan untuk waktu ini bersama doktor, untuk mukadimah silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang dihormati Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 9 Muharram, yang mana kita semua dapat berkesempatan meneruskan pengajian kita, iaitu program Iman Nunah kita dengan kajian kitab Al-Muqaddimat karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari Taqwa ini kita juga tahu bahawa ia disunatkan untuk berpuasa. Bagi yang berpuasa, jangan lupa nanti buka puasa. Kejap tak lama lagi buka puasa. Dan selamat buka puasa, dan insyaAllah kita diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa besok hari. Amin. Iaitu hari Ashura. Hari Ashura juga disunatkan untuk berpuasa, selain kita disunatkan untuk bersedekah dan melakukan amalan-amalan yang baik. Dan Ramadan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tanpa membuang masa, kita sambung pada perbahasan, iaitu pada minggu lepas kalau tak salah kita dah bahas tentang iaitu setengah istilah yang wajib, iaitu sifat yang wajib dan mustahil bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita mulakan dengan definisi Nabi dan Rasul, kan Datin? Jadi kita dah mulakan dengan definisi Nabi dan Rasul. Maka pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, kita akan membahas tentang apakah sifat wajib yang pertama bagi para Nabi dan Rasul. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala berkata,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Amin. Wasidqu ibaratun an mutabaqatil khabari lima fi nafsil amri khalafal i'tiqad amla. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Iaitu kalau kita buka terjemahan muka surat 155 tuan-tuan dan puan, yang memiliki kitab boleh buka. Yang duduk di rumah memiliki kitab boleh buka. Yang tidak memiliki kitab boleh beli, segera beli. Ya. Di Shopee pun ada. Dan bagi yang sedang memandu, jangan pegang kitab, fokus dalam jalan supaya selamat sampai di destinasi masing-masing. Apakah maksud sifat sidik? Iaitu terjemahan bahagian nombor 41 muka surat 155, sidik. Kita bahas tentang sifat sidik. Dia Arab dia sad dal qaf. Bacaan dia sidqun. Jadi dal tu sukun, sidqun. Hanya sahaja kita bunyi sidik. Kenapa kita bunyi sidik? Kita bunyi sidik sebab orang Melayu kan. Kita bunyilah sidik. Tapi asal dia sidqun. Maksud sidik itu adalah benar. Sifat benar. Sidqun, sifat benar, boleh diibaratkan sebagai sesuainya sebuah berita dengan sebuah realiti. Jadi dia sebut ni mutabaqatil khabari lima fi nafsil amri. Jadi li nafsil amri itu saya terjemahkan dengan realiti. Kenapa? Kerana contoh dia. Kita nak kata yang ada di tangan saya ni pen merah. Lalu saya kata statement, ini pen merah. Misalnya. Bila saya kata ini pen merah, ini kita nama khabar. Kalam statement. Ucapan yang bersifat suatu kenyataan, suatu pernyataan. Dan isi pernyataan ni boleh benar, boleh salah. Okay. So, bila saya tunjuk ni, ini pen merah, memang betul pun ini pen merah. Jadi, khabar saya ini sesuai dengan nafsil amri. Nafsil amri itu dengan benda ini. Bahasa Arab, kalau kita terjemah nafsil amri, iaitu zat perkara tersebut. Lebih kurang macam itu. Zat perkara ini betul lah. Memang dia pun pen merah. Memang dia warna merah pun. Jadi, saya tak salah bila saya kata, iaitu apa? Ini pen merah. Statement saya, kenyataan saya, pernyataan saya sesuai dengan zat perkara yang saya sedang bicara tersebut. Sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan pernyataannya, sesuai dengan realitinya. Betul. Itu bahasa Arab bila kita panggil fi nafsil amri. Mutabaqatil khabari lima fi nafsil amri. Iaitu apa? Sebuah berita dengan apa? Sebagai sesuainya. Sesuai. Iaitu betul. Berketepatan. Sebagai berketepatannya sebuah berita. Boleh kata macam tu juga. Berketepatannya sebuah berita dengan sebuah realiti. Dengan sebuah perkara tersebut. Sama ada khalafal i'tiqad amla. Sama ada ia menyalahi i'tiqad ataupun tidak. InsyaAllah kita akan menerangkan bahagian ini. Setelah ini tuan-tuan, jangan pergi mana-mana, kekal bersama kami di program Imanuna. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk para pendengar yang belum dapat kitab Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta. Boleh hubungi pegawai pemasaran kami 019-2380-466 Encik Johari untuk mendapatkan buku Al-Aqidah Al-Wusta, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Negeri 9 102.5
Hulagu memulakan serangan bagi meluaskan jajahan takluknya, Nasiruddin telah turut serta dalam gerakan tersebut. Disebabkan keteguhannya, beliau dilantik sebagai penasihat kepada Hulagu. Kewibawaan beliau dalam bidang politik semakin ketara kemudiannya dengan pelantikan beliau sebagai penasihat Abaqa bin Hulagu. Semasa Hulagu menyerang ibu kota Baghdad, Nasiruddin ada bersama-sama dengannya. Beliau kemudian menetap di kota ilmu ini sehingga meninggal dunia pada tahun 672 Hijriah bersamaan 1274 Masehi dan dikebumikan di Mashhad Al-Kazimiyah. Nasiruddin mewariskan banyak hasil penulisan yang mencakupi banyak bidang ilmu kepada kita. Antaranya termasuklah penulisan dalam bidang geometri, fizik, algebra dan falak. Beliau juga menghasilkan karya dalam banyak bidang keagamaan, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan akidah dan hukum. Walau bagaimanapun, kepakaran beliau yang paling utama ialah dalam bidang falak atau astronomi. Dalam bidang tersebut, beliau telah menghasilkan banyak teori, sama ada ia merupakan lanjutan bagi teori-teori yang terdahulu maupun yang benar-benar baharu. Sebagai mengiktiraf kebolehan beliau dalam bidang ilmu falak ini dan dengan tujuan memperoleh faedah daripadanya, Hulagu telah membina sebuah pusat kajian cakrawala yang besar di Turkistan untuk Nasiruddin, iaitu pada tahun 657 Hijriah. Petikan daripada buku Tokoh-tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Mahmud Sudi Haji Abdul Majid. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman kami, dan alhamdulillah masih bersama untuk petang ini Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, masih bincangkan tentang sifat sidq. Dan untuk para pendengar yang belum mendapat kitab untuk petang ini, Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta karangan Imam As-Sanusi, boleh hubungi 01923804666 Encik Johari untuk mendapatkannya. Pada waktu ini masih lagi ada diskaun yang menarik untuk anda, dan bersama doktor kita akan sambung kembali sifat as-sidq untuk petang ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu mu'alif berkata bahawa sama ada khalafal i'tiqada amla, iaitu sama ada menyalahi i'tiqad ataupun tidak. Maksudnya, apabila kita berbicara benar, jadi benar itu tidak menilai sama ada dia percaya atau tidak. Orang yang berkata tersebut, dia percaya atau tidak, ini tidak dibahas di dalam definisi. Kita sedang berbicara tentang sidik, iaitu apakah itu benar, apakah definisi sidqun, sidik. Itu kita sedang bicara itu, tuan-tuan dan puan. So apabila ditanyakan, jadi apakah dia itu mesti sesuai etikad atau tidak, ini bukan perbahasan dia, kerana dia kata, ulama kata, dia etikad tak etikad, tapi kalau apa statement yang dikeluarkan itu benar, maka benarlah ia. Kalau statement itu salah, salahlah ia. So maksud dia, contoh dia, apabila ada seorang ahli sunnah wal jamaah, atau kita panggil seorang sunni, dia berkata, Allahu subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad kulliha. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta perbuatan hamba seluruhnya. Daruriha wa ikhtiyariha. Sama ada
daruri atau ikhtiyariyah. Yang ikhtiari. Sama ada ini. Kan? Wala athara liqudarihim. Dan tidak ada memberi kesan pun bagi kuasa ataupun daya manusia atau daya makhluk itu sendiri sama sekali. Maka khabar ini benar dan sesuai dengan realiti. Kerana apa? Ada dalil yang qat'i dan dalil yang akli. Yang nakli secara qat'i menyatakan bahawa Allah SWT khalaqakum wa ma taf'alun. Allah SWT menciptakan semua dan segala perbuatan kalian. Dalam hadis Nabi jelas rukun iman qada dan qadar, beriman bahawa qada dan qadar adalah datang daripada Allah, baik dan buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sesuai dengan kenyataan. Apabila seorang sunni dia berkata Allah yang menciptakan perbuatan hamba seluruhnya sama ada yang daruri atau ikhtiari, yang dipilih atau tidak dipilih, dan gaya mereka tidak memberi pesan sama sekali, ini adalah syirik, ini adalah benar. Kerana apa? Kerana sesuai dengan realiti, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa, bertepatan dengan kenyataannya. Akan tetapi bagaimana seumpama ada orang dia kata benda yang sama tapi dia tak itikad seperti itu. Contohnya Al-Imam Sanusi rahimahullah memberi contoh seorang Mu'tazilah. Mu'tazilah ni akidah dia Allah hanya menentukan dan menciptakan perbuatan yang baik sahaja. Yang buruk makhluk yang buat, bukan Allah yang buat. Kerana bagi mereka Allah kena ada sifat soleh wal aslah, baik dan melakukan yang paling baik. Alasan mereka. Dan ini jelas suatu akidah yang batilah, akidah yang sesat di sisi ahli sunnah jemaah. Kerana hakikatnya segala sesuatu datang daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Lalu dia kata macam ni, si Mu'tazilah ini dia beriktikad dalam hati dia Allah SWT melakukan yang baik sahaja, bukan yang buruk. Tapi kerana sedang berbicara di depan ahli sunnah, maka dia pun bertaqiyah atau kita panggil takhaffi. Takhaffi ni bertaqiyah, berpura-pura. Lalu dia keluarkan statement yang dia tidak iktikad. Dia kata apa? Dia kata Allah SWT menciptakan segala perbuatan yang ikhtiari atau yang daruri dan manusia tidak ada daya sama sekali. Contoh dia. Bila dia sebut macam ni, and then lalu apakah ini dipanggil syirik padahal dia itu sedang berdusta? Diri dia itu sedang berdusta. Jadi bahasa dia kita kata ya, kalam tersebut, khabar tersebut itu benar. Khabar itu sidik, benar kerana sesuai dengan kenyataannya. Apakah dia itu sesuai dengan i'tiqad Mu'tazilah tersebut, itu bukan urusan kita. La yultafatu ilaiha fi haqiqati sidqi inda ahli sunnah. Yang tidak dilihat, maksud kita tidak meneliti, tidak ditilik perkara tersebut bagi apa di sisi hakikat menurut ahli sunnah wal jamaah. Hakikat sifat benar di sisi ahli sunnah wal jamaah. Ini kerana yang penting statement itu benar. Itu dia. Itu yang pertama. Ini saya berbicara tentang sidik. Apakah itu sifat? Apakah itu sidik? Sidik itu benar. Lalu hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu kita membahas tentang apa sekarang? Yaitu para nabi dan rasul memiliki sifat wajib. Yaitu sifat wajib mereka yang pertama adalah sidik, benar. Maksud dia apa? Para nabi dan rasul tidak akan berlaku bagi mereka atau pada mereka dusta sama sekali. Tidak akan berlaku pada mereka perkara yang bercanggah dengan kenyataan. Dengan bercanggah dengan realiti. Maksudnya contoh dia Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu kisah dia. Nabi Musa ini hidup. Jadi cerita dia kan waktu Fir'aun dapat tahu
bahawa pada tahun itu akan lahir di kalangan anak Bani Israel yang mana dia ini nanti akan besar, akan menjatuhkan Fir'aun. Maka Fir'aun memerintahkan siapa mana-mana yang dapat anak lelaki di kalangan Bani Israel pada tahun tersebut dibunuh bayi tersebut. Maka bonda Nabi Musa ni pun letak Nabi Musa dekat atas macam pelampung lah, lebih kurang macam bukan pelampung apa, macam kayu ke apa kan. Dan didorongkan ke di sungai yang nanti diambil oleh isteri Fir'aun kalau tak salah. Sehingga kan Fir'aun ini membesarkan bayi tersebut di dalam istana dia sendiri. Setelah itu bila Nabi Musa alaihissalam berpergian dan akhirnya mendapatkan wahyu, dan akhirnya dia pulang dan dia berusaha untuk merubahkan ayah angkat dia Fir'aun, tak dapat. Maka dia mula menantang Fir'aun dalam banyak hal. Contohnya bila dia kata salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan dia itu benar. Dan apa yang dia kata itu benar, sesuai dengan kenyataan dia, sesuai dengan realitinya, bahawa nanti akan ada asap atau angin yang mana-mana orang ada anak lelaki yang dia tidak cat darah kambing dekat luar pintu dia, anak lelaki tersebut akan mati misalnya. Dia dah kata macam tu. Jadi Fir'aun tak beriman, dia tak percaya dengan Nabi Musa, so dia tak buat lah. Kan? Nabi Musa buat dan lain-lain yang buat, yang Bani Israel buat. Yang tak buat, tak percaya Nabi Musa, anak dia memang betul-betul mati. Dan ini yang menyebabkan Fir'aun juga anak lelakinya mati pada waktu itu. Ini. Jadi kalam dia tu, kata-kata kalam Nabi Musa ini adalah benar. Kita panggil sifat benar. Kerana apa? Sesuai dengan realiti. Ini. Dan tidak mungkin mereka berdusta. Kenapa mereka tidak mungkin berdusta? InsyaAllah kita akan sambung setelah ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda boleh juga hubungi pegawai pemasaran kami Encik Johari 0192380466 untuk mendapatkan buku terjemahan kitab Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta yang kita bincangkan pada waktu ini. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Pernah sekali para sahabat yang tidak bekerja bertanya kepada Rasulullah, mengkhabarkan tentang mereka selalu dikalahkan oleh orang-orang yang bekerja, yang berniaga. Lalu Nabi ajarkan kepada mereka zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tahmid, takbir, dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu mereka datang lagi kepada Nabi mengkhabarkan orang yang kaya itu juga berzikir yang sama, orang yang bekerja itu berzikir yang sama. Lalu Nabi SAW mengatakan itulah dia kelebihan yang Allah bagikan kepada orang kaya yang bekerja, orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kerana itu hadirin, bagaimana untuk kita berzakat? Zakat itu dituntut. Kalau tidak punyai harta, ternyata orang yang bekerja dan punyai lebihan harta itu untuk dizakatkan, mereka mendapat kemuliaan. Mereka itu akan mengatasi orang-orang yang tidak bekerja kerana mereka tidak boleh memiliki harta untuk dizakatkan. Masjid-masjid di Mekah antara
masjid yang ada di Makkah termasuklah: pertama, Masjid Ar-Raya yang terletak di utara Makkah, dan di sebelahnya terdapat sebuah menara yang dikenali sebagai Menara Abu Sama. Rasulullah SAW dikatakan pernah mendirikan solat di masjid ini. Dikatakan juga bahawa masjid ini dibina oleh Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Perluasan masjid ini disempurnakan pada tahun 1404 Hijriah. Kedua, Masjid Al-Mukhtaba yang terletak berhampiran dengan tempat kelahiran Rasulullah SAW di Suqul Lail. Diceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersembunyi di dalam masjid ini daripada kaum kafir Quraisy. Pada bulan Rabiul Awal, banyak orang datang menziarahi masjid ini sebagaimana mereka menziarahi tempat-tempat yang lain. Ketiga, masjid yang tidak bernama. Masjid ini terletak berhampiran dengan semenanjung Tanah Arab menurut suatu pendapat, iaitu di kawasan Tanah Rendah, Kota Makkah. Rasulullah SAW dikatakan pernah menunaikan solat maghrib di sini, dan ini tertulis pada 2 buah batu yang terdapat di situ. Keempat, Masjid Ibrahim Al-Qabsi yang terletak di Jabal Abu Qubais. Kelima, masjid yang dinisbahkan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terletak berdekatan dengan Telaga Maji. Masjid ini dikatakan merupakan sebahagian daripada rumah Abu Bakar yang dikenali sebagai Darul Hijrah. Dari rumah inilah Abu Bakar keluar semasa berhijrah ke Madinah. Terdapat beberapa buah masjid lain yang terletak di luar kota Makkah. Antaranya ialah Masjidul Bai'ah atau Masjidul Jin. Diceritakan bahawa golongan jin telah berbai'ah dengan Rasulullah SAW di masjid tersebut. Sebuah lagi masjid ialah Masjidul Ijabah yang terletak di laluan perjalanan orang yang berkunjung ke Mina. Wagi saya Radio IKIM kat Somban 102.7 FM. Dongai ya. Inspirasi Informa Islamiyah hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman kami, dan alhamdulillah masih bersama Yang Besar Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, masih bincangkan tentang sifat sidq bersama untuk petang ini dari kitab Ke Arah Pemerkasaan Aqidah Islam di Alam Melayu Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta yang anda boleh dapatkan pada waktu ini bersama boleh hubungi pegawai pemasaran kami 0192380466. Dan untuk petang ini dan masih lagi bersama doktor untuk kita membincangkan tentang sifat sidq. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi para anbiya dan rasul, sifat wajib yang pertama bagi mereka, maksud sifat wajib ini, akal tak boleh nak bayangkan mereka tidak bersifat dengan sifat ini, iaitu sifat benar. Apa yang mereka sebutkan dan apa yang mereka katakan itu semuanya mesti benar. Ini, dan tidak mungkin ada yang dusta. Apa dalil dia, Ustaz? Kerana kalaulah harus bagi para nabi dan rasul ini berdusta, nescaya apa yang sampai kepada kita juga, apa yang didengarkan oleh para sahabat-sahabat juga adalah dusta. Atau ada kemungkinan dusta, kita panggil akan jeopardize. Kan? Dia punya kalam ni, khabar tu akan jeopardize. Mungkin ada yang dusta. Quran ini mungkin ada yang dusta. Tak boleh lah. Maka oleh sebab itu kita kata mustahil. Ni. Jadi mereka mesti sifat mereka itu benar. Means apapun yang keluar daripada kalam mereka itu benar. Dan mereka tidak akan berdusta sama sekali.
Tuan-tuan dan puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu ada satu hadis walaupun dhaif tapi bukan sebagai dalil asas, cuma mendukung, iaitu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Apa sabdanya? Amzahu wala aqulu illa haqqan. Amzahu, aku bercanda, wala aqulu, dan aku tidak berkata illa haqqan, melainkan yang hak. Ini juga ditakhrij oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab As-Sumt. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dari sini kita boleh tahu bahawa para anbiya dan rasul memiliki sifat sidik. Benar. Lalu seumpama ada yang kata ustaz, iaitu sifat sidik benar ini adalah sifat wajib para nabi dan rasul. Berarti nabi dan rasul tidak mungkin berdusta. Apakah apa yang sampai kepada kita seperti hadis yang dusta, hadis palsu? Boleh pula. Kita jawab, bukan macam tu. Hadis Nabi SAW, kalau Nabi mesti tidak akan berdusta. Hanya sahaja ada orang lain yang berdusta atas nama Nabi. Ini yang tidak boleh. Ini yang masuk di dalam hadis, man kadzdzaba alayya mu'tamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah perbahasan tentang sifat sidik. Lalu lawan daripada sidik itu apa? Adalah kadhib, berdusta. Kata-kata Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu taala, wal kadhibu adamu mutabaqatil khabari lima fi nafsil amri wafaqal i'tiqada amla. Yang bermaksud apa dia tuan-tuan dan puan? Iaitu yang dimaksudkan dengan kadhib, berbohong, surat 156, sifat bohong adalah tidak sesuainya atau tidak bertepatan dengan sebuah berita dengan sebuah realiti. Maksudnya sebuah berita itu tidak sesuai atau tidak bertepatan dengan sebuah realiti. Sama ada sesuai dengan i'tiqad ataupun tidak. Contoh dia dusta ini, seseorang berkata bahawa dunia ini ada dua matahari. Padahal matahari dia satu. Kan? Berarti ini dusta. Ada orang berkata bahawa di Mekah ni saya tak pernah pergi Mekah. Saya tak percaya ada Kaabah kerana di Mekah ni tidak ada Kaabah misalnya. Ini jelas kerana kita semua tahu Kaabah itu wujud di Mekah. So statement dia, kenyataan dia tidak sesuai realiti. Sama ada sesuai dengan ikut bulan tersebut atau tidak, itu bukan urusan. Kerana apa? Kita berbicara tentang status apakah Kaabah itu ada atau tidak. Ini adalah definisi kadhib yang merupakan sifat mustahil bagi para anbiya dan rasul. Hadirin wal hadirat azizakullah, insya-Allah kita buka sesi untuk tanya jawab. Baik doktor, alhamdulillah, terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini soalan pertanyaan di WhatsApp konti 0112900404 dan juga di YouTube IKI Media. Ada soalan bertanya doktor, bagaimana dengan tipu yang baik? Apakah tidak boleh juga bagi Nabi? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Tipu yang baik ini adalah yang dipanggil dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipanggil dengan helah ataupun kahelah, tauriah. Bahasa Arab dipanggil tauriah. Bahasa Inggeris dia mungkin white lie kot. Kalau white lie ni maksud dia dia tipu tapi tipu tujuan baik. Itu tak boleh. Itu juga tidak berlaku bagi para nabi. Yang boleh adalah tauriah. Okay. Yang boleh adalah kita itu kena yang boleh tauriah. Tauriah ni maksud dia apa? Dia bukan tipu, tapi dia gunakan susun kalimat dengan bijak yang menyebabkan statement dia itu fakta, betul,
Tapi orang yang mendengarkan itu menyangka perkara yang lain. Sejenis macam tipu helah lah. Tapi yang tidak. Ini dipanggil tauriah. Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Muslim. So, dia contohnya adalah seperti Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim AS, dia Nabi. Dia tidak mungkin berdusta. Tapi yang kita tahu, dia hancurkan berhala. Lepas tu, dia letak palu yang besar dekat tangan berhala yang paling besar. Satu berhala paling besar, dia tak kacau. Lepas tu, dia letak palu tu dekat tangan dia. Bila orang kafir datang tanya, siapa yang pecahkan berhala-berhala ni? Dia orang marah. Maka apa kata Nabi Ibrahim AS? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Malah yang melakukannya yang paling besar di kalangan berhala-berhala tu ini. Ni. Sebab apa dia ada palu? Lepas tu, kerana kan kafir bertanya, man fa'ala hadha bi alihatina? Siapa yang buat perkara ini terhadap iaitu berhala-berhala kami? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Malah dia berkata, Ibrahim kata, bal, malah yang melakukannya berhala di kalangan mereka yang besar-besar ini. Dia kata. So ini tipu dapat. Sebab dia yang pecahkan. Tak. Ada pertanyaan. Dia loya buruk lah. Dia tauriah lah bahasa dia. Bahasa yang betul tu, maaf. Bukan loya buruk. Bahasa yang betul tu adalah tauriah. Iaitu, dia tunjuk kepada berhala tersebut macam ni, yang mana ada 4 ni kepada dia. Yang buat tu lah tu. Tu dia lah kat dia. Dia lah yang kabiruhum ada. Ni. Ini maksud dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nak tunjuk hadha ni ke dia. Saya. Kabiruhum hadha anak. Jarang sangka dia sedang menunjuk kepada berhala. Padahal iaitu 4 lawan 1 menang siapa? Pendapat. Kan kurang macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu bukan tipu, itu tauriah. Dan itu diperbolehkan di dalam Imam Nawawi menyebutkannya dalam kitab Syarah Muslim. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada satu soalan lagi doktor untuk hari ini bertanya, apakah para wali juga wajib memiliki sifat benar? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita kata sifat wajib ini adalah sifat yang akal berkata bahawa tidak terima atau tidak boleh menerima ketidakwujudan perkara tersebut. Impossible. Kan? Jadi, akal ni kata impossible. Tidak ada perkara tersebut. Jadi, untuk para anbiya, impossible mereka tidak ada sifat benar. Mereka mesti ada sifat benar. Macam itu. Lalu, bagi para wali macam mana? Tak. Para wali ni bukan para nabi. Means boleh terjadi dusta atasnya. Maksudnya mereka ni mungkin berdusta boleh. Kemungkinan tu ada. Hanya sahaja berdusta ini hukum dia haram. Berdusta ini hukumnya maksiat. Berdusta ini hukumnya suatu iaitu dosa. Para nabi bukan tak boleh dosa. Dia orang boleh berdosa. Mereka boleh buat dosa. Tapi kalau mereka buat tersebut, maka dia akan merendahkan derajat kewalian mereka lah. Atau akan menghilangkan sifat kewalian mereka. Jadi jawapannya tidak. Mereka ini mahfuz. Ya, mahfuz ini dalam arti Allah SWT kadang-kadang memberi anugerah di mana kalau ada maksiat berlaku di depan mereka, mereka terjaga dari segi mereka akan terus lari. Atau kalau mereka berbuat, mereka terus bertaubat. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi, apakah wajib, sifat wajib secara akal memiliki sifat benar? Tidak. Tapi kerana mereka orang-orang yang bertakwa, jelas mereka tidak mahu berdusta. Ini yang boleh kita fahami, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada satu soalan lagi doktor dalam konteks kehidupan pada waktu kini doktor. Bagaimana kita nak mengajar anak-anak untuk jujur dalam percakapannya untuk meneladani Nabi dan Rasul? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim.
yang mungkin saya dapat kongsikan bersama, perkara yang paling penting adalah untuk kita mengajarkan anak-anak kita ini untuk jujur, dan kita sendiri juga berusaha untuk sentiasa bersifat jujur. Kalau kita jujur, insya-Allah anak-anak kita pun akan belajar jujur. Dari kecil kita ajar dia, tak boleh no lie, tak boleh penipuan, tak boleh menipu, tak boleh berdusta, tidak boleh. Haram hukum dia. Kena ajar benda ni dari kecil. Takdik mereka untuk sentiasa berkata benar, sentiasa jujur, sentiasa bercakap benar. InsyaAllah, kalau kita didik, kita doa juga. Jangan lupa, semoga mereka juga benar-benar memiliki sifat benar, jujur, dan segala amal kita insyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan di sini, maksud benar itu adalah khabar itu adalah sesuai dengan kenyataan. Maksud dusta itu adalah khabar tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Itu adalah definisi. Lalu para nabi dan rasul, mereka wajib memiliki sifat benar dan mustahil memiliki sifat dusta. Kerana apa? Kalaulah harus bagi mereka berdusta, nescaya segala apa yang sampai kepada kita belum tentu adalah benar. Ini dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi insya-Allah kita harapkan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak kepada Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti atas pertemuan untuk petang ini. Ada kesempatan kita jumpa lagi insya-Allah doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. La